krisis politik yang menyebabkan bencana dalam negara kita sekarang ni. Apabila rakyat memberi mandat kepada Pakatan Harapan, kita memerintah dengan baik 22 bulan, hampir 2 tahun. Tetapi krisis politik yang sehingga sekarang, yang bermula dengan politik, akhirnya krisis ekonomi, krisis COVID, sehingga tidak boleh kontrol yang kita bincang hari ini. Bermulanya krisis ini disebabkan oleh dua manusia ni, iaitu Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Azmin Ali. Mereka yang telah melakukan move, melompat dan melakukan langkah syaratan yang akhirnya jatuh kerajaan. Dan mereka ni, kalau boleh kita sebut, mereka adalah pengkhianat. Pengkhianat kepada parti masing-masing satu, pengkhianat kepada mandat rakyat dua. Jadi sekarang ni, kalau kita lihat bagaimana kesan daripada mereka rampas kuasa tu, gagal mengawal COVID yang kita bincang pada hari ini. Dan apabila gagal, kalau ikut dia lah, dia istiharah darurat tu sebab gagal, sebab dia nak kontrol COVID tu sungguh-sungguh, maka dia istiharkan darurat. Tapi kesemuanya ini memberi kesusahan kepada rakyat secara lebih meluas. Ya, jadi adakah pada pandangan Yang Berhormat Doktor, apa yang dia buat ini akan memberi kesedaran yang lebih kepada rakyat, dan rakyat akan bangun membentuk satu gelombang untuk menyatakan kemarahan ini semua kesan daripada hampa. Jadi adakah pandangan doktor, rakyat ni ataupun rakyat buat tak kisah ya, ataupun rakyat mula rasa marah, mendatang nanti rakyat akan bangkit dan menyatakan kemarahan? Pandangan doktor. Sebenarnya rakyat memang sangat resah. Itu tak dapat dinafikan, dan keresahan itu cuma tak diterjemahkan sebagai demonstrasi sebab orang faham ini keadaan COVID dan PKP. Kalau berbual, tadi sebelum saya datang petang tadi pergi beli makanan di kedai restoran dekat sini pun orang sebut yang sama. Package pembantu tu tak membantu sebab nak ambil duit susah, nak ambil misalnya orang nak pergi ambil duit daripada package rancangan tu kan, kena isi borang banyak orang isi 2-3 orang dapat. Semua tu kita dengar keluhan, harga barang naik, kehidupan jadi sukar, dan satu demi satu dia satu kitaran ganas yang rakyat rasa cukup berat sekarang. Dan saya rasa dalam hati mereka akan rasa silap tentang benda ni. Kerana apa yang mereka lakukan itu, kemudian dengan COVID dan COVID tak kawal sekarang ni, rakyat hanya tunggu pilihan raya ini. Dan saya rasa pilihan raya ini, siapa saja yang terlibat dengan perkara ini, perampasan kuasa dan sekarang memerintah, akan mengambil masalah yang besar. Dan banyak mana nak boleh bagi duit kat orang. Orang semua bila ketika orang marah. Malahan kita keluar ke kampung-kampung, tak payah banyak dah orang cukup dah bersyarah kita. Kita tengoklah WhatsApp kan, orang bersyarah, orang berniaga bersyarah, orang taksi pun bersyarah, sehari dapat seorang penumpang, pelajar-pelajar, graduan bawa Grab tak boleh buat, tak ada apa, cari kerja tak ada apa semua. Rata-rata tempat di Malaysia. Dan berpunca daripada pengurusan yang jadi haru biru dan serabut, kerana antaranya ialah perampasan kuasa, lepas tu dia jadi cacang berbau semua. Cacang berbau semua dan campuran COVID. Jadi saya rasa dengan darurat ni orang nampak sebagai satu hal yang besar. Saya nak sebut sikit, 2 hari lepas saya jumpa seorang kawan dia buka kilang di Shah Alam. Dia kata 3 hari pertama isyarat darurat, dia rugi RM40,000 setiap hari. Hari 3 tu RM120,000 dah. Sebab order dia buat beberapa produk kesihatan, order daripada Indonesia cancel. Kerana pelanggan dia di Indonesia, dia rasa kilang dia ni tak sustainable. Maksudnya darurat, apa-apa boleh berlaku. Kalau dia ambil barang dia berjual hari ni, sampai stok baru belum ada garanti, dia cancel sekejap. 3 hari dia dah rugi RM120,000. Itu seorang yang baru dengar, orang lain. Jadi itu sangat membantu kepada rakyat lah. Dan akhirnya saya akan backfire dengan besar. Termasuklah hari ini semua orang duk cakap Dewan di Paguh tu, dia berkata ni laksana darurat. Dewan berapa, takkan 35 juta hari ni. Saya dengar sangat tak kata apa, saya tak tahu apa, cuma orang dah kata itu lah. Kontraktor ni, kontraktor dan kontraktor yang kontraktor yang sebenarnya cukup rapat dengan pemerintahan sekarang. Tak saya kaya dia dah. Inilah kesan darurat dia. Saya tak tahu nak kata. Jadi itu mungkin betul, mungkin tak. Tapi orang akan kaitkan dengan darurat, dengan pemerintahan sekarang, dengan cacang berbau pemerintahan sekarang. Dan akhirnya kembali pada Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Azmin.
Yang berhormat Datuk Mahfuz, soalan yang sama. Politik ni kalau rumah politik ni adalah atap lah yang melindung. Apabila rakyat memberi mandat kepada Pakatan Harapan untuk melindungi rakyat, maka itulah yang kita telah buat. Tetapi sebab mereka tak puas hati, mereka nak kuasa, mereka tamak kuasa, mereka hentam kita, kata pada PH macam-macam, bermain dengan sentimen. Tapi apabila dia ambil, inilah yang berlaku. Datang merubah, tak boleh urus, tak stabil, nak jaga kepentingan politik untuk nak terus survival politik, buat apa sahaja. Jadi pada pandangan Datuk, apakah ini akan membina gelombang kemarahan rakyat terhadap kepimpinan yang ada pada hari ini, ataupun rakyat buat tak tahu je? Pandangan Datuk. Ya, saya percaya bahawa macam disebut oleh Yang Berhormat Dr. Azman tadi, rakyat sudah mula marah hari ini. Cuma oleh kerana COVID, PKP ini, dia tak boleh nak keluar mentahirkan kegelisahan yang ada dalam jiwa dia itu secara yang seperti sebelum-sebelum daripada pilihan raya. Orang boleh buat perhimpunan, buat tunjuk perasaan dan sebagainya. Tapi saya percaya bahawa mereka telah membuat persembahan demonstrasi itu dalam media sosial, dalam Facebook, dalam dunia maya sekarang ini, telah pun dapat dilihat bagaimana kemarahan masyarakat dan rakyat terhadap kerajaan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin ini, kerana dilihat mereka ini telah menghadapi satu kegagalan yang telah menyukar dan menyusahkan masyarakat dan rakyat. Apatah lagi bila dikaitkan dengan darurat nak hadapi, macam saya katakan tadi, nak hadapi COVID. Langsung orang tak boleh nak terima bahawa orang sepakat untuk hadapi, saya ulangi, bahawa kesepakatan seluruhnya untuk hadapi COVID memang ada, tapi orang tak boleh terima darurat merupakan salah satu daripada cara untuk kita nak selesai masalah pandemik COVID-19 ini. Jadi ini yang menyebabkan masyarakat mulai marah, dan mereka, saya percayalah bahawa keadaan ini akan lebih buruk kalau kerajaan tidak bersedia untuk berundur. Kerajaan Tan Sri Muhyiddin, selalu saya sebut Tan Sri Muhyiddin, kalau dia berfikir tentang Malaysia first, Malaysia first, rakyat yang diutamakan, dia seharusnya berundur. Dia tak boleh hanya berfikir bahawa kerana kepentingan nak jadi Perdana Menteri. Dia dah jadilah Perdana Menteri, dia dah tercapai. Dulu kalau dia nak kata Najib yang cuba menghalang dia, pecat dia daripada UMNO dan sebagainya, okey, tak apa. Tapi sekarang dia dengan pengkhianatan yang dia lakukan terhadap Pakatan Harapan, dia tak percaya untuk menjadi Perdana Menteri. Okeylah, tetapi sekarang keadaan ini dia gagal. Dia gagal untuk menguruskan negara kita, dan dia tak boleh membiarkan keadaan ini lebih buruk. Kerana kalau sebelum ini dalam suasana PKP biasa saja, daripada bulan 2, bulan 3 sampai bulan 10, 60,000 syarikat telah tutup syarikat di Malaysia. Ini daripada Jabatan Perangkaan yang telah mengeluarkan statistik ini. Maknanya 60,000, kalau kali 10 dah 600,000. Kalau kali 20 dah 1.2 juta orang kehilangan pekerjaan. Jadi kalau dalam suasana darurat ini, seperti yang disebut tadi bahawa syarikat-syarikat daripada luar, Sony akan berpindah ke Indonesia, akan tutup kilang dia di sini, bermakna bahawa lebih daripada 3,000 orang akan kehilangan pekerjaan, dan akan lebih banyak lagi syarikat-syarikat yang daripada negara Malaysia sendiri yang ada kaitan dengan soal pelaburan mereka, soal penghantaran produk mereka itu keluar, untuk supply keluar. So itu mereka akan juga terkesan, kerana negara luar juga akan mempersoalkan bagaimana mereka boleh nak terima barang-barang daripada Malaysia yang dilihat ada masalah ketidakkestabilan politik dalam negara kita. Jadi akan terkesan yang lebih buruk, dan ini sudah tentu akan menyebabkan rakyat akan bangkit. Jadi sebab itu bagi saya bahawa untuk mengelak daripada keadaan yang lebih kacau bilau, sebab bila perut dalam kehidupan terhimpit sehingga ke dinding, saya bimbang kalau dibiarkan keadaan berlarutan, keadaan kita akan jadi huru hara dalam negara kita. Jadi sebab itu saya mohon kepada Kebawah Duli Tuan Pertuan Agong untuk tangani persoalan ini
seberapa segera untuk memastikan supaya kerajaan ini tidak boleh lagi berterusan dan tidak boleh lagi kerajaan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara memiliki kerajaan yang seburuk ini. Jadi saya nak supaya yang di-Pertuan Agong akan memiliki sebuah kerajaan yang terbaik ini demi maruah kepada negara kita dan juga kepada institusi yang di-Pertuan Agong.